Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, bolehlah tolong maklumkan kepada saya. Saya akan rujuk komen, share ramai-ramai, shadow ban berterusan dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin, dan share link Telegram kepada rakan-rakan anda. Baik, hari ini Datuk Seri Azalina Othman telah memberitahu bahawa cadangan untuk mewujudkan kerajaan sepenggal lah, ya, untuk penggal penuh parlimen sedang dipertimbangkan dan diperhalusi, ya. Dan cadangan ini sebenarnya dilontarkan oleh UMNO, khususnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Maknanya dia cadangkan buat RUU supaya kerajaan tidak boleh ditumbangkan dalam penggal parlimen. Semalam saya dah ulas, saya dah beritahu perkara ni adalah pelik. Maknanya perkara ni adalah pelik kerana pertama, ya, anda halang anda sedang memaksa pilihan raya umum hanya diadakan selepas 5 tahun, dan kedua, kerajaan tidak boleh ditumbangkan. Now, ini akan merampas kuasa berperlembagaan ahli-ahli parlimen. Ahli-ahli parlimen ni fungsi dia akan jauh berkurang, kerana ahli parlimen ni sebenarnya adalah wakil rakyat. Rakyat pilih untuk pergi sana, masuk parlimen, dan kau jadi suara kami, kau jadi wakil kami. Wakil kami maknanya sebenarnya parlimen ni adalah milik rakyat, tetapi kau duduk sana untuk pihak kami dan kau pantau, dan kemudian kau buat keputusan bagi pihak kami yang memberi manfaat kepada kami. Itu mesej rakyat, ya. So rakyat pilih ahli parlimen, dia masuk dan dia jadi wakil kepada rakyat, dan dia akan putuskan secara dinamik, pada bila-bila masa apa yang paling sesuai untuk rakyat. Jadi jika ahli-ahli parlimen merasakan kerajaan telah menggagalkan rakyat, maka dia akan berjuang untuk kebaikan rakyat. Tetapi jika ahli parlimen akhirnya merasakan perjuangan itu tidak boleh membawa perubahan dan kerajaan perlu diubah, maka itu sebahagian daripada fungsi ahli parlimen untuk membawa suara rakyat, dan seterusnya pada bila-bila masa memutuskan saya tidak sokong kerajaan itu atau saya sokong kerajaan itu. Dan jika cukup ahli parlimen tarik sokongan terhadap kerajaan, maknanya itu mewakili suara rakyat yang berpendapat kerajaan itu tidak sesuai untuk kekal. Jadi kerajaan boleh diubah. Tapi penggal parlimen tetap sama. Selagi belum pilihan raya, penggal parlimen tu tetap sama, cuma kerajaan berubah. Jadi jika anda membuat rang undang-undang dan meluluskan rang undang-undang untuk mengekalkan kerajaan bagi satu tempoh parlimen, anda sedang mengekang kemampuan ahli parlimen untuk membuat keputusan terbaik demi rakyat. Maka jika kerajaan yang duduk sana tu dah gagal dan gagalkan rakyat, mereka akan terus gagalkan rakyat untuk satu penggal, dan tidak ada apa-apa boleh dibuat, malah kerajaan boleh bermaharaja lela. Dan kita sudah lihat banyak perkara luar tabi'i dalam setahun yang berlaku oleh kerajaan ini. Dan pihak yang mencadangkannya, iaitu Zahid Hamidi, sendiri terlibat dalam dua komplot untuk tumbangkan kerajaan dengan jayanya. Maknanya cadangan dia ni hanya untuk selamatkan tengkuk dia, sebab dia dapat rasakan kerajaan ini mungkin tumbang. Tetapi apa yang lebih jijik dalam pada hemat saya jijik, ya, dalam cadangan ini adalah seandainya RUU ni dibuat, malah tak perlu sebut dibuat, sekadar mencadangkannya, sebenarnya anda mencadangkan merampas kuasa mutlak, sebahagian kuasa mutlak budi bicara, tuanku. Kerana apabila ahli-ahli parlimen, cukup ahli parlimen tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, yang akhirnya menentukan jika dia berpuas hati Perdana Menteri sudah hilang majoriti ke tidak, adalah kuasa mutlak budi bicara yang di-Pertuan Agong yang sentiasa ada pada bila-bila masa. Dan tuanku yang sebenarnya adalah raja kepada rakyat, pada ketua negara, ya, dia akan memastikan kerajaannya sentiasa berjiwa rakyat dan berjuang demi rakyat untuk kebaikan rakyat, dan memainkan fungsi peranan utama kerajaan, iaitu menjaga kebajikan rakyat. Jadi pada bila-bila masa, jika tuanku yakin atau berpuas hati dengan apa yang dipersembahkan,
bahawasanya Perdana Menteri sudah hilang majoriti, maka tuanku boleh menggunakan kuasa budi bicara mutlak dalam satu penggal parlimen untuk mengubah mengubah Perdana Menteri, ya, atau melantik Perdana Menteri baru. Kuasa ni sedang dirampas. Maknanya kuasa budi bicara mutlak, tuanku, sudah ada satu kekangan, satu syarat baru diletakkan. Dia perlu 5 tahun. Satu syarat baru telah diletakkan ke dalam pertimbangan ataupun kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong. Sekaligus bermakna cadangan UMNO ni akan merampas sebahagian kuasa agung. Ini mengejutkan bagi saya. UMNO boleh cadang benda ni, dan ini akan mengurangkan demokrasi di negara kita. Bagi saya lah. Tapi of course tak salah mereka mencadangkannya, tak salah dari sudut undang-undang, tapi bagi saya lah, ini juga satu penghinaan kepada yang di-Pertuan Agong. Jangan rujuk negara lain, Azalina. Negara lain tidak ada sistem beraja yang sama seperti di negara kita. Negara lain yang pernah cadangkan benda ni, dia tidak sama sistem beraja seperti negara kita. Awak ada tanggungjawab sebagai menteri, ya. Awak duduk sebagai menteri sebab apa? Sebab awak ahli parlimen. Awak duduk sebagai ahli parlimen sebab apa? Akhirnya sebab tuanku. Awak angkat sumpah depan siapa? Bila awak jawab menteri, depan tuanku. Semuanya atas ihsan tuanku. Dan kau sebenarnya sedang mencadangkan nak merampas sedikit kuasa yang di-Pertuan Agong. Bagi saya lah, walaupun anda tidak melakukan kesalahan, ini dah melampau. Ya. So don't say negara ni buat, negara tu buat. Sistem dia orang lain. Mereka tak ada Agong, mereka tak ada Sembilan Raja, Majlis Raja-Raja, semua tak ada. Ya. Don't say that. Saya beritahu, what you are doing effectively adalah kau sedang merampas sedikit atau mencadangkan merampas sedikit kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan jangan kata saya bercakap silap. Apa yang saya beritahu 100% benar. Ya. Bagi saya tak boleh terima benda ni. Harap tuanku lah, harap saya merayu yang di-Pertuan Agong memandang teramat serius benda ini. Sebab saya terkejut boleh dikeluarkan cadangan ini. Dan orang yang keluarkan cadangan ini siapa? Zahid. Ya? Nak selamatkan Tengkuk. Dulu siapa tumbangkan kerajaan 2 kali? Zahid lah. Terlibat dalam komplot. Tengok kurang ajarnya UMNO ni, kepimpinan UMNO ni. Ini mengukuhkan lagi hujah mengapa kita perlu satu kepimpinan baru, bukan hanya dalam UMNO tetapi dalam negara. Kerana Zahid ni lah yang duduk sebagai orang nombor 2. Ya. Itu sahajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.